Okey, Tan Sri Nur Omar, kalau saudara-saudari ingat, sebelum ini ada menolak pemberian jawatan oleh Muhyiddin. Okey, dia menolak. Mengapa dia menolak? Bagaimana dia menolak? Itu di luar skop perbincangan kita hari ini. Tapi dia menolak. Saya menganggap selama ini jawatan-jawatan dan agihan jawatan dalam kadar yang tidak sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air, malah tertinggi dalam sejarah tanah air yang berlaku di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah memiliki unsur-unsur rasuah politik, iaitu sogokan kerana majoriti tipis. Jadi banyak sangat jawatan melebihi apa yang saya fikirkan perlu diberikan kepada ahli-ahli parlimen daripada blok kerajaan. Okey, dan perkara ini dihalalkan oleh PAS kerana pengisytiharan perkara itu dibuat oleh menteri dari PAS. Tapi apapun itu berlaku, dan Tengku Razalih turut menganggapnya sebagai rasuah politik. Malah ada satu kumpulan yang telah membuat laporan SPRM terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana atas dakwaan telah cuba menyogok Tengku Razalih dengan jawatan. Okey. Tapi apapun, hari ini Nur Omar mengeluarkan satu kenyataan. Okey, kenyataan dia sepintas lalu tanpa masuk mendalam apa yang dia kata, apa yang dia tidak kata. Sepintas lalu kenyataan dia memberi bayangan bahawa sama ada ahli-ahli parlimen daripada UMNO akan sokong belanjawan atau tidak, semuanya akan ditentukan esok. Itu sepintas lalu apa yang dia beritahu. Okey, sama ada ahli-ahli parlimen dari UMNO atau akan sokong belanjawan atau tidak, semuanya bergantung esok apa yang Menteri Kewangan dan menteri-menteri lain akan kata dan sebagainya. Di sini kalau kita baca secara apakah maksud tersirat dalam kenyataan Nur Omar, sama ada beliau sengajakan atau tidak, tanpa disengajakan, ianya memberikan kita gambaran bahawa tidak benar jika kita kata bahawa semua ahli parlimen dalam Barisan Nasional akan sokong belanjawan 2021 seperti mana yang didakwa oleh siapa? Oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini sejajar dengan apa yang saya beritahu selama ini bahawa Zahid tidak mewakili UMNO. Korang kena lihat live saya yang lepas di mana perkara ni saya telah masuk dengan amat terperinci. Bagaimana UMNO terbelah kepada dua, mengapa Zahid sebenarnya tidak lagi secara efektif Presiden UMNO. Dia hanya Presiden UMNO atas kertas. Atas kertas memang ada UMNO, atas kertas memang Zahid adalah Presiden. Takat itu sahaja. De facto Presiden atau Presiden efektif UMNO, di mana majoriti ahli parlimen menganggap dia sebagai Presiden, adalah Tengku Razalih Hamzah. Okey. Jadi benda ni saya beritahu hari ni? Tidak. Semalam? Tidak. Saya dah beritahu lama. Okey? Baik. Jadi inilah gambaran yang diberi oleh Nur Omar. Okey, ini pertama yang kita kena lihat. Sebab sekarang saya akan huraikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi undi belanjawan esok sebelum saya rumuskan kepada apa yang saya fikir akan berlaku esok. Jadi dengar baik-baik. Okey, saya dah mulakan dengan Nur Omar. Kenyataan Nur Omar sekali lagi menunjukkan, membayangkan bahawa memang akan ada atau mungkin berkemungkinan besar ataupun tidak mustahil akan ada ahli-ahli parlimen yang menolak belanjawan esok. Maka tidak benar yang dikatakan oleh Zahid ke semua ahli parlimen Barisan Nasional akan sokong belanjawan. Okey, kata-kata Zahid tidak mewakili Barisan Nasional, dan Zahid terbukti penipu sebelum ini. Itu semua saya dah jelaskan. Baik, nombor dua, satu lagi perkara yang kita perlu pertimbangkan yang akan mempengaruhi undi belanjawan besok adalah tanda tangan 20 MP atau ahli parlimen dari pentadbiran yang merupakan ahli parlimen dari Barisan Nasional. Jadi kalau korang lihat live saya semalam, saya dah ceritakan semalam ada 20 ahli parlimen daripada Barisan Nasional
yang memegang jawatan sama ada menteri atau timbalan menteri dalam kerajaan menandatangani satu kenyataan menzahirkan sokongan mereka terhadap belanjawan. Nah, perkara ni saya dah jelaskan dengan panjang lebar dalam live semalam dan saya rasa ramai dah lihat live semalam. Okey, sepintas lalu kenyataan ahli-ahli parlimen ini saya dah ceritakan membuat satu kenyataan bertulis, tanda tangan dan kemudian menggunakan media arus perdana untuk menyampaikan sokongan ini kepada umum adalah satu bentuk ugutan, kerana ini secara tidak langsung adalah tindakan ahli-ahli kerajaan menggunakan atau menyalahgunakan media arus perdana untuk mempengaruhi ahli-ahli parlimen lain dalam Dewan Rakyat. Ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat tertakluk kepada sumpah jawatan dan sumpah setia yang telah mereka angkat apabila mereka menjadi ahli Dewan Rakyat. Jadi apabila anda menggunakan media arus perdana untuk membuat dokumen sebegini, tanda tangan sebegini menzahirkan sokongan anda terhadap belanjawan 2 hari sebelum hari pengundian rasmi, maka anda memberi tekanan kepada ahli-ahli parlimen untuk melanggar lafaz janji, lafaz sumpah mereka. Jadi ini adalah salah, ini adalah penghinaan terhadap Perlembagaan Persekutuan dan ini juga adalah satu tindakan yang boleh diklasifikasikan sebagai mengugut. Okey? Dan apa pun, kalau saya berdasarkan apa yang saya difahamkan, ahli-ahli parlimen ini sebenarnya mereka tidak pasti apa yang akan berlaku besok. Jadi apa yang mereka buat, mereka tanda tangan sahaja dahulu. Sebenarnya at the end of the day, kalau mereka mendapati belanjawan ini memang tidak akan lulus, jadi kalau mereka nampak bahawa kalau saya tanda tangan tapi belanjawan tak lulus, saya akan rugi kerana apabila ada kerajaan baru saya akan dipulaukan, mereka tidak akan tanda tangan. Sebab pentas untuk undi belanjawan bukan media arus perdana. Pentas untuk undi belanjawan adalah Dewan Rakyat. Jadi tak ada guna sebenarnya kenyataan mereka semalam. Kalau setakat semalam, tanda tangan sahaja. Sebab andai kata belanjawan lulus, Muhyiddin akan tetap jadi Perdana Menteri buat seketika sahaja dan kita tak rugi apa-apa. Muhyiddin tak marah dengan kita. Tapi kalau kita nampak besok belanjawan tidak akan diluluskan, maka kita akan ubah fikiran. Dalam Dewan kita tak akan undi pula, atau kita tak akan benarkan belanjawan diluluskan. Kita tak akan sokong belanjawan. Apa yang akan berlaku? Kita tak payah takut dengan Muhyiddin. Sebab Muhyiddin tidak akan jadi Perdana Menteri lagi. Jadi mereka tidak akan rugi dengan tanda tangan. Okey? So, kenyataan itu salah. Atau kita boleh abaikan. Seolah-olah tidak terjadi. Baik.